Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagi subjek pentaksiran dalam pendidikan untuk tugasan laporan statistik asas dan analisis item, kumpulan kami telah mengambil kajian daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Air Molek Melaka, yang mana kami mengambil subjek pendidikan Islam. Untuk tingkatan, kami mengambil daripada tingkatan 1 dedikasi, yang mana ujian yang diambil adalah daripada penggal pertama bagi tahun 2020. Di sini boleh lihat kami mengambil daripada kelas tersebut iaitu seramai 50 orang pelajar. Okey, baik. Berdasarkan kepada taburan skor yang telah kami analisis, kami mendapati modnya adalah 60. Hal ini kerana skor 60 adalah skor yang paling kerap dimiliki oleh murid dalam satu dedikasi, iaitu seramai 11 orang murid. Seterusnya adalah bagi pengiraan min. Formula bagi min adalah jumlah skor individu dibahagikan dengan bilangan skor. Jadi kami telah menambahkan semua skor individu dan memperoleh sebanyak 2,645 dan kami bahagikan dengan 50. Di pengiraan akhirnya, kami telah mendapati min adalah sebanyak 52.9. Baik, bagi pengiraan median pula, median adalah merujuk kepada skor yang di tengah-tengah. Jadi, untuk memperoleh median, langkah pertama adalah kami menyusun skor dengan urutan menaik, iaitu daripada urutan skor terendah hingga skor tertinggi. Bilangan skor kami adalah genap. Jadi kami mengambil kedua-dua skor di bahagian tengah. Pada pengiraan akhir, kami menambahkan kedua-dua skor tersebut dan dibahagikan dengan 2 bersamaan dengan 55. Dalam pengiraan sisihan piawai pula, kami telah menyediakan satu jadual. Boleh dilihat di sini, pada lajur pertama adalah skor. Lajur kedua adalah kekerapan. Lajur yang ketiga adalah jumlah skor tolak min. Lajur yang keempat adalah jumlah bagi skor tolak min kuasa 2. Dan lajur yang terakhir adalah kekerapan didarabkan dengan jumlah skor tolak min kuasa 2. Berdasarkan kepada formula pengiraan sisihan piawai, jumlah akhir bagi sisihan piawai kami adalah 11.7. Okey, baiklah. Seterusnya kita teruskan dengan indeks kesukaran item. Okey, apa itu indeks kesukaran item? Okey, ianya adalah merupakan kadaran murid yang dapat menjawab item dengan betul. Okey, nilainya pula ialah terletak di antara 0 dan 1. Okey, mengikut Bloom, Hastings dan Madaus, sebaran yang baik bagi keputusan ujian dapat diperolehi jika indeks kesukaran berada di antara julat 0.2 sehingga 0.8. Okey, jika nilai P kurang daripada 0.2, item itu dianggap terlalu sukar, manakala jika P melebihi 0.8, item itu dianggap sebagai terlalu mudah. Okey, kita boleh lihat formula bagi indeks kesukaran item ialah bilangan murid mendapat betul bahagi dengan jumlah murid. Di sini terdapat dua jadual, yang mana jadual pertama adalah bilangan pelajar yang menjawab A, B, C dan D mengikut item pertama hinggalah item yang ke-20. Manakala jadual seterusnya pula adalah berkenaan indeks kesukaran item. Item 13 menunjukkan nilai kesukaran terendah iaitu 0.2 dibandingkan dengan item-item yang lain. Ini menunjukkan bahawa item 13 merupakan item yang paling sukar kerana hanya 10 orang sahaja pelajar daripada 50 orang yang berjaya menjawab dengan betul. Oleh itu, tindakan selanjutnya harus dilakukan seperti mengkaji semula soalan tersebut, memeriksa kembali cara guru mengajar dan juga adakah ia berpunca daripada pelajar itu sendiri.
Item 9 yang mendapat nilai kesukaran yang paling tinggi iaitu sebanyak 0.86. Ini menunjukkan item tersebut terlalu mudah untuk dijawab oleh pelajar. Buktinya, seramai 43 orang pelajar daripada jumlah 50 orang pelajar yang berjaya menjawab dengan betul. Oleh itu, item ini perlu diselidik semula sama ada ingin diubah ataupun digugurkan terus bagi menghasilkan soalan lain yang lebih berkualiti. Baiklah, seterusnya kita akan pergi kepada indeks diskriminasi item. Indeks diskriminasi item ini merupakan keupayaan item itu untuk membezakan antara murid yang berpencapaian tinggi dengan murid yang berpencapaian rendah. Jadinya, nilai indeks diskriminasi item ini terletak antara -1 dan 1 manakala jika indeks kesukaran item itu kurang daripada 0.2 atau lebih daripada 0.8, maka item itu perlu diubah suai ataupun digugurkan terus daripada set soalan. Baiklah, kita teruskan kepada slide seterusnya, iaitu kita dapat lihat di sini formula bagi indeks diskriminasi item. Di dalam formula ini, kita dapat lihat bahawa terdapat RA, iaitu merujuk kepada bilangan murid yang mendapat jawapan betul bagi sesuatu item daripada kalangan murid berpencapaian tinggi. Manakala RB pula ialah bilangan murid yang mendapat jawapan yang betul bagi sesuatu item daripada kalangan murid berpencapaian rendah. Seterusnya, kita akan melihat kepada rajah yang telah disediakan, yang mana rajah ini telah pun kita menggunakan formula yang telah ada untuk kita kira indeks diskriminasi item bagi setiap soalan. Baiklah, berdasarkan daripada rajah-rajah di atas, dapat kita lihat di sini bahawa item 5 dan item 15 menunjukkan nilai diskriminasi paling terendah, iaitu -0.07 nak dibandingkan dengan item-item yang lain. Jadi, ini jelas menunjukkan bahawa item 5 dan item 15 merupakan item yang kebanyakan murid berpencapaian rendah dapat menjawab item tersebut dengan betul, manakala murid yang berpencapaian tinggi pula tidak dapat menjawab soalan yang telah disediakan dengan betul. Oleh itu, item-item ini perlulah dilakukan pengubahsuaian ataupun digugurkan terus daripada set soalan. Baiklah, kita teruskan dengan analisis item 3, 4, 6, 7 dan 18. Di mana item-item ini memiliki nilai diskriminasi di bawah 0.2 perlulah dikaji semula kerana ia merupakan item yang kurang baik disebabkan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul daripada kalangan berpencapaian tinggi adalah lebih kurang sama dengan bilangan pelajar yang menjawab betul daripada kalangan pelajar berpencapaian rendah. Baiklah, kita lihat analisis item 8 dan 9. Baiklah, item 8 dan 9 ini menunjukkan nilai diskriminasi item iaitu daripada julat kosong yang membuktikan ataupun yang menunjukkan bahawa item tersebut tidak dapat membezakan antara murid yang berpencapaian tinggi dengan yang rendah. Hal ini disebabkan bilangan pelajar yang menjawab dengan betul bagi soalan ini adalah sama daripada kalangan pelajar berpencapaian tinggi dan dari kalangan pelajar yang berpencapaian rendah. Seterusnya, kita akan melihat item 19 yang menunjukkan nilai diskriminasi yang paling tertinggi antara 20 item di atas iaitu sebanyak 0.79. Jadi, ini menunjukkan
ramai daripada kalangan pelajar, murid yang berpencapaian tinggi mampu menjawab soalan ini dengan betul dan tidak ramai daripada kalangan murid berpencapaian rendah yang boleh menjawab dengan betul. Walau bagaimanapun, item 19 ini masih lagi dalam lingkungan julat antara 0.2 hingga 0.8 yang menunjukkan bahawa soalan ini masih boleh diterima dan tidak perlu diubah suai mahupun digurkan daripada set soalan. Oleh itu, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, insya-Allah.